Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita masih lagi akan mempelajari sejarah tingkatan 3, bab 2, negeri-negeri Selat, tetapi ini bahagian kedua sambungan daripada bahagian pertama. Okey. Jadi kita telah lihat di bahagian pertama tentang perluasan kuasa British di 3 buah negeri. Jadi untuk bahagian ini kita akan lihat perjanjian London dan kesannya, pembentukan negeri-negeri Selat serta pentadbiran di negeri-negeri Selat. Pertama sekali kita lihat perjanjian London tahun 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Okay, jadi ini merupakan antara syarat-syarat perjanjian London tahun 1824 di mana British perlu berundur dari Sumatera. British juga menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda. British juga tidak boleh membuka penempatan baharu di Kepulauan Riau dan Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Jadi semua di bawah selatan Singapura tidak dibenarkan untuk British membuka penempatan baru. Manakala Belanda mengiktiraf penempatan British di Singapura. Belanda menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British yang sebelum ini kepunyaan Belanda, dan Belanda juga tidak dibenarkan untuk membuka penempatan baharu di tanah Melayu. Jadi ini antara syarat-syarat perjanjian London 1824. Jadi seterusnya kita lihat kesan daripada perjanjian ini. Terdapat 3 kesan utama daripada perjanjian London ini. Yang pertama sekali, berlakunya pembahagian alam Melayu ini kepada 2 lingkungan kuasa barat yang besar. Di mana Selat Melaka dan Selat Singapura ini menjadi pemisah antara 2 kuasa besar ini. Dan British dan Belanda ketika itu hanya mengutamakan kepentingan mereka untuk lebih terjamin, dan mereka telah meminggirkan kedaulatan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Dan mereka juga telah mewujudkan satu entiti geopolitik di mana British dikenali sebagai kawasan tersebut di bawah pengaruh British itu dikenali sebagai tanah Melayu, manakala wilayah pengaruh Belanda pula dikenali sebagai Hindia Timur Belanda. Jadi itu kesan yang pertama daripada perjanjian London ini, berlakunya pembahagian alam Melayu. Yang kedua, kita lihat pula perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Di mana kita maklum bahawa Kesultanan Johor Riau ini meliputi kawasan Johor, Singapura, Riau Lingga, Pahang. Dan apabila berlakunya perjanjian ini, di mana Singapura telah menjadi tanah jajahan British, itu yang pertama. Di mana melalui perjanjian pada tahun Ogos 1824, Singapura telah diserahkan kepada British. Seterusnya, berakhirnya Kesultanan Riau Lingga, di mana Kepulauan Riau Lingga yang diperintah oleh Sultan Abdul Rahman sebelum ini telah berada di bawah pengaruh Belanda apabila berlaku perjanjian tersebut. Dan pada tahun 1911, institusi Kesultanan Riau Lingga ini telah dihapuskan oleh Belanda. Maka wilayah Riau Lingga kemudiannya diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Maka terhapusnya Kesultanan Riau Lingga yang sebahagian daripada Kesultanan Johor Riau. Dan akhir sekali, berlakunya pengisytiharan kedaulatan Pahang, di mana perpecahan Kesultanan Johor Riau itu berlaku apabila Belanda Tun Ali yang berada di Pahang cuba untuk membebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau berikutan pengukuhan kuasa barat di Singapura. Jadi pada tahun 1853 dengan pemuafakatan pembesar Pahang,
bendahara telah mengisytiharkan bahawa Pahang sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Okey, maka telah berlakunya perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau kerana Singapura telah dijajah oleh British. Kepulauan ataupun Kesultanan Riau Linggar telah terhapus kerana Belanda dan perisytiharan Kesultanan Pahang untuk menjadi sebuah negeri yang bebas. Dan akhir sekali, kesan daripada Perjanjian London ini, Selat Melaka telah berada di bawah penguasaan British. Maka perdagangan di kawasan Selat Melaka itu telah dikuasai oleh British kerana British mempunyai 3 pelabuhan, iaitu Pelabuhan Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Justru daripada perjanjian ini juga, ia telah memberi ataupun membuka peluang British untuk meluaskan kuasanya ke tanah Melayu. Jadi ini merupakan antara kesan-kesan daripada Perjanjian London. Baik, seterusnya kita lihat pula pembentukan negeri-negeri selat. Baik. Jadi, pertama sekali kita kena tahu apabila kita sebut negeri-negeri selat ini, ia ialah 3 negeri ini. Negeri Pulau Pinang, Singapura serta Melaka. Jadi, kita kena tahu bahawa sebelum pembentukan negeri-negeri selat ini, pentadbiran di 3 buah negeri ini berada di bawah pentadbiran yang sendiri dan tidak seragam. Sebagai contoh, di Pulau Pinang, Pulau Pinang ditadbir oleh Francis Light, iaitu ketika itu ialah sebagai Pesuruhjaya. Manakala di Singapura pula ditadbir oleh Residen, yang bertanggungjawab kepada Lieutenant Governor British di Bangkahulu, Sumatera. Dan Melaka ketika itu ditadbir oleh Resident Consular. Jadi pentadbiran ini tidak seragam dan mereka mempunyai pentadbiran sendiri sebelum pembentukan negeri-negeri selat. Oleh yang demikian, antara tujuan pembentukan negeri selat ini adalah pertama, untuk menjimatkan perbelanjaan. Dan kedua, untuk menyeragamkan pentadbiran negeri-negeri ini. Maka mereka telah membentuk sebuah entiti yang iaitu negeri-negeri selat, di mana di bawah pentadbiran negeri-negeri selat ini mempunyai 3 buah negeri, iaitu Melaka, Pulau Pinang serta Singapura. Jadi pembentukan negeri-negeri selat ini telah memberi kepentingan ataupun kebaikan kepada British. Antara kebaikan ataupun kepentingan pembentukan ini, kita boleh lihat melalui 5P. Pertama, setelah terbentuknya negeri-negeri selat ini, British mendapat penguasaan di laluan perdagangan di alam Melayu kerana 3 pelabuhan tersebut berada di bawah kuasa British. Itu pertama, penguasaan perdagangan. Yang kedua, pelabuhan bebas, di mana taraf pelabuhan bebas negeri-negeri selat ini berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan dan kapal-kapal dagang dari alam Melayu. Serta pedagang luar dari alam Melayu seperti Arab, India, China dan lain-lain. Jadi pelabuhan bebas. Yang kedua, negeri-negeri selat ini menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu, terutamanya biji timah. Untuk mengimbangi perdagangan British dengan China. Yang keempat, menjadi pintu masuk buruh, di mana pintu masuk buruh ini untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Dan akhir sekali, penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan negeri-negeri selat berlaku dengan pesat ataupun pantas. Jadi itu antara kepentingan pembentukan negeri-negeri selat. Jadi ini antara tujuan serta kepentingan negeri-negeri selat ini dibentuk. Dan akhir sekali kita akan lihat pentadbiran negeri-negeri selat. Di mana pentadbiran negeri-negeri selat ini kita pecahkan kepada 2. Yang pertama sekali, pentadbiran negeri-negeri selat ini
Okay. Yang sebelum pembentukan negeri-negeri Selat ini, pentadbiran negeri-negeri Selat ini pada awalnya berada di bawah Syarikat Hindia Timur Inggeris di India. Itu yang pertama. Di mana ketika negeri-negeri Selat ini berada di bawah SHTI di India, ia diketuai oleh Gubernur. Dan residen konsuler dilantik membantu Gubernur menjalankan pentadbiran. Dan ketika itu Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran yang pertama. Dan pada tahun 1832, pusat pentadbiran dipindahkan ke Singapura kerana lebih strategik dan maju berbanding Pulau Pinang. Itu ketika SHTI di India. 1826 sehingga 1857. Selepas itu, pada tahun 1858, selepas SHTI dibubarkan, pentadbiran negeri-negeri Selat ini berada di bawah India Office ataupun Pejabat India. Di mana ketika negeri-negeri Selat berada di bawah Pejabat India, undang-undang British telah dikuasakan di negeri-negeri Selat. Dan disebabkan undang-undang British ini tidak menepati ataupun tidak bersesuaian dengan pedagang-pedagang di negeri-negeri Selat, telah berlakunya satu pemberontakan di India yang menyebabkan pejabat India tidak mampu mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik. Dan pejabat India ketika itu tidak dapat memberikan perhatian kepada yang sewajarnya untuk melindungi pedagang-pedagang negeri Selat disebabkan pemberontakan yang berlaku di pejabat India tersebut. Maka hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati kepada pedagang-pedagang. Dan pedagang-pedagang ini telah mendesak supaya pentadbiran negeri-negeri Selat ini ditukarkan kepada pentadbiran di bawah Pejabat Tanah Jajahan London. Jadi, sebelum kita lihat pentadbiran di bawah Pejabat Jajahan London, kita lihat faktor-faktor pemindahan. Kenapa pemindahan pentadbiran yang sebelum ini berada di bawah Pejabat India dipindah kepada Tanah Jajahan di London. Jadi, faktor ataupun sebab pertama ialah tiada wakil negeri-negeri Selat di dalam Majlis Perundangan di India yang meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Itu yang pertama. Yang kedua, pejabat India ketika itu gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina di negeri-negeri Selat. Jadi disebabkan mereka gagal mengawal keselamatan ini, maka orang mendesak untuk menukarkan pejabat India ini, pentadbiran di pejabat India pergi ke Tanah Jajahan di London. Yang ketiga ialah pejabat India juga mahu menggunakan wang rupiah India sebagai wang negeri-negeri Selat. Yang menggantikan wang dolar Sepanyol yang telah lama digunakan sebelum ini. Jadi orang berasa marah. Seterusnya, cadangan pejabat India mengenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Jadi pejabat India mencadangkan untuk menggunakan cukai pelabuhan. Jadi orang rasa tidak berpuas hati. Dan akhir sekali, pejabat India menjadikan negeri-negeri Selat ini sebagai tempat buangan banduan yang terang-terang menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Jadi disebabkan perkara-perkara ini, pedagang-pedagang negeri Selat mendesak supaya pejabat India ini, pentadbiran negeri-negeri Selat yang sebelum ini berada di bawah pejabat India ditukarkan kepada pejabat di bawah Pejabat Tanah Jajahan di London. Baik, jadi disebabkan perkara itu, pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai Tanah Jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab Pejabat Tanah Jajahan di London.
Okay. Dan seterusnya, majlis perundangan ditubuhkan di negeri-negeri selat untuk meluluskan undang-undang sendiri. Okay. Jadi maka pentadbiran ketika itu berada di atas sekali ialah pejabat tanah jajahan di London, dan kemudiannya terdapatnya gubernur negeri-negeri selat, dan terdapat dua majlis, iaitu majlis eksekutif serta majlis perundangan. Di mana majlis perundangan ini untuk mengubahkan undang-undang serta majlis eksekutif untuk menguruskan hal pentadbiran. Baik. Jadi oleh demikian, maka pentadbiran negeri-negeri selat ini telah berpindah ataupun telah berubah daripada berada di bawah pentadbiran SHTI di India, kemudian SHTI di India dibubarkan, berpindah kepada pejabat di India. Seterusnya pejabat India ini mempunyai masalah, maka orang mendesak untuk berpindah ke pejabat tanah jajahan di London. Jadi itu yang boleh diterangkan berkenaan dengan bab 2 ini. Jadi untuk siapa yang belum lihat bahagian pertama, boleh cari video bahagian pertama dalam playlist ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih.